Fauzi, KPM. Kalian, katanya malam ni ada taik bintang. Kita tengok betul ke tak kita pakai teropong ni. Apa gelap? Hai, wow. Wih, apa yang besar tu? Wih, si ada sayap lagi. Wih, dia terapung. Wow. Wih, kawan, ini kena beritahu cikgu ni apa yang saya nampak ni. Ui, mana cikgu? Cikgu mana? Cikgu kat sana. Cikgu, tolong saya cikgu ni. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM bersama dengan ini dia, bakal menjadi angkasawan negara pada tahun 2059 iaitu Akmal Nazim. Khabar murid-murid semua, saya pasti murid-murid cukup teruja untuk nak tahu apa lagi yang kita belajar untuk episod kali ini di dalam Kelab Aero Angkasa. Inilah dia yang pernah menjejakkan kaki di bulan pada tahun 1925 iaitu Cikgu Fauzi. Apa khabar Cikgu Fauzi? Baik, Akmal. Sejuk tangan. Cikgu, tadi kan waktu saya nak tengok taik bintang menggunakan apa tu panggil teropong Cikgu? Teleskop tu, saya ternampak ada satu dia macam ada sayap. Kan? Lepas tu dia bulat panjang macam silinder Cikgu. Dia bergerak perlahan je Cikgu. Saya nak tahu itu kita nak panggil apa Cikgu? Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini kita belajar satu topik yang agak berat sikit lah. Apa tu? Iaitu yang Akmal tanya adalah stesen angkasa antarabangsa. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah Akmal tahu tak? Tak tahu lah Cikgu. International Space Station. ISS. Oh, Cikgu, ISS ni tempat yang diorang berhenti makan-makan, buang air semua tu Cikgu. Yang tu ke? Itu RNR lah Cikgu. Oh, ISS ni dia apa fungsi ISS ni Cikgu? ISS berfungsi sebagai stesen angkasa yang digunakan untuk penyelidikan dan memantau bumi daripada atas, daripada ruang angkasa. Oh, dia memang besar lah Cikgu. Memang besar, lebih kurang 109 meter ataupun keluasan dia adalah 2 buah pesawat 747. Oh, 747, 2 kapal terbang tu dia punya besar dia Cikgu Oh, maksudnya angkasawan ataupun astronot tu Cikgu dia berlepaskan pakai roket Dia berlepas, lepas tu dia masuk ke atmosfera tu. Jadi dia akan pergi ke ISS lah kan Cikgu? Oh, itulah. Murid-murid kadang-kadang mesti bertanya-tanya kan, manalah si angkasawan ni pergi kan, lepas dia naik roket, lepas tu dia pergi mana, tiba-tiba dah ada satu tempat yang dia jumpa kawan-kawan dia, betul lah. Itulah dipanggil ISS ataupun apa Cikgu kita panggil? Stesen angkasa antarabangsa. Ataupun International Space Station. Saya nampak bijak untuk episod kali ni Cikgu Okey, mungkin nak tahu juga Cikgu kan, daripada ISS itu apa antara fungsinya lagi, dan saya pasti ada juga beberapa negara apa orang kata penglibatan mereka kan untuk ISS ni Cikgu Fauzi. Untuk makluman semua, ISS adalah satu stesen yang dihantar ke luar ruang angkasa bermula pada tahun 1998. Kita panggil Zarya Module. Dia adalah bahagian yang pertama dihantar oleh Rusia.
Okey. Rusia yang pertama, tapi dibiayai oleh US, Amerika Syarikat lah. Okey. Pada tahun 1998, kemudian Amerika Syarikat menghantar modul yang kedua, iaitu Unity modul pada tahun yang sama. So untuk pengetahuan semua, ISS ataupun stesen angkasa antarabangsa berada di ruang angkasa dengan jarak 400 km ke atas. Sebab itulah kita tak boleh nampak kan cikgu kan? Kita boleh nampak. Kita boleh nampak. Dekat bumi kita boleh tengok. Sebab dia adalah antara yang ketiga objek paling cerah selain daripada matahari dan bulan. Dia adalah objek yang ketiga. Bersinar. Agak-agak pukul berapa kita boleh tengok tu cikgu? Sekarang jam pukul berapa ni? Sekarang pukul 10.50. Kita boleh tengok pukul berapa cikgu agak-agak? ISS ini akan berputar mengelilingi bumi setiap 90 minit. Setiap 90 minit untuk membuat satu putaran yang lengkap. Dan satu tempat yang sama boleh dilihat selepas 3 jam. Selepas 3 jam? Sekiranya dia melalui laluan yang sama. So, contohnya di Kuala Lumpur, selepas 3 jam dia lalu lagi, so kita boleh nampak lagi. Terbaiklah cikgu Wah. Okey, cikgu, saya nak tahu juga apa antara orang kata dia punya bahagian dan fungsinya pada ISS itu kan. Sebab tu macam tadi saya ada katakan cikgu saya nampak kepak dia, lepas tu badan silinder dia. Itu semua pasti ada namanya, betul? Silakan. Okey, yang kepak tu adalah solar panel. Kita panggil sel suria dia untuk menjana tenaga. Manakala body dia akan bahagian-bahagian dia berterusan akan dihantar daripada bumi ke ISS tersebut mengikut keperluan. So sekarang ini terdapat lebih kurang sehingga sekarang terdapat lebih kurang 30 bahagian yang dihantar daripada bumi ke ISS. Banyak. Okey. So daripada 30 tu ada beberapa yang kita perlu highlightkan lah. So yang pertamanya adalah Zarya modul. Yang pertama merupakan komponen yang pertama digunakan untuk store, simpanan. So untuk yang hantar yang pertama tu tiada lagi manusia tinggal dekat sana. Tak ada dah? Belum lagi. Belum lagi. 98 belum lagi. Okey, kemudian Unity modul yang kedua pun belum ada manusia lagi. Okey, yang itu komponen untuk menjana kuasa. So banyak kepada komponen-komponen elektrik dan sebagainya lah. Yang ketiga barulah ada komponen ataupun tempat untuk manusia tinggal. Yang ketiga tu dinamakan Vesda Service Module. Pada tahun dilancarkan pada tahun 2000 Ahmad. So selepas itulah barulah angkasawan tinggal di sana. Itu yang kadang-kadang kalau kita dah tengok video yang mereka hantarkan dekat kita ni cikgu, yang diorang makan macam jelly, diorang makan rendang, dia tengok terapung. Kat situ tempat dia lah cikgu. Situ tempat dia. Yang mana kita panggil Vesda. Seterusnya apa lagi? Vesda ni adalah satu modul yang dihantar oleh Rusia. Pada tahun 2000 tersebut. Dan bermulalah episod bumi, penduduk bumi menghantar, NASA terutamanya menghantar angkasawan-angkasawan ke ISS untuk aktiviti penyelidikan dan pemantauan daripada angkasa. So termasuk Malaysia. Malaysia juga antara negara yang terlibat dalam penghantaran angkasawan, iaitu Datuk Sheikh Muzaffar. Betul. Ya. Apa lagi cikgu? Katanya ada lagi satu orang kata perkara ataupun badan-badan yang ada dekat ISS tu kena tahu juga, betul cikgu? Pembinaan ISS melibatkan 15 buah negara. Termasuk seperti yang utama adalah Amerika Syarikat, Rusia, Kanada, Eropah, China, Jepun. Kalau tak silap cikgu, Qatar pun terlibat. Dan China. Saya pasti murid-murid nak tahu kan macam manalah rupa bentuk ISS tu. Yang mana kau dekat
Ini Akmal. Cikgu, Ini apa dia cikgu sebenarnya? Apa ada titik-titik panjang-panjang cikgu? yang ni adalah salah satu modul. Salah satu modul Okey. dalam ISS ini. Ini rupanya cikgu. Okey, kita pegang sama-sama cikgu. Kita pegang sama-sama. Murid-murid, inilah dia rupa ISS ataupun International Space Station. Nampak tak? Kalau kita dapat lihat bahagian yang tadi cikgu ada cakap, ini yang panel solar tu cikgu kan? Ya, betul. Dia punya sayap ni kan? Jangan panggil sayap tau. Dia ada nama bahagian dia. Okey, jadi yang belakang ni kita nak sambungkan dia punya dot-dot tu cikgu kan? Betul. Dan akan terhasil satu modul yang dipanggil ISS itu. Betul cikgu? Okey, jadi kita nak minta abang kameraman yang mana satu kena buat cikgu? Tak apa, biar saya yang buat cikgu. Cikgu agak serius kali ni ya. Okey, jadi ini telah ke depan sikit supaya murid-murid akan melihatnya. Okey. Jadi cikgu, saya hanya sambungkan dia punya dot-dot ni je lah. Ya, mengikut nombor. Mengikut nombor. So, satu. Okey. Sorry, ini mana satu tadi? Satu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Selepas 5. Okey cikgu, macam ni. Sambil-sambil saya sambungkan dot-dot ni, apa kata cikgu mungkin boleh terangkan juga apa yang murid-murid kena tahu pasal ISS ni kan. Mungkin ada perkara-perkara yang murid-murid tahu juga. ISS ni kalau dekat atas tu dia tak cair ke cikgu bila dah dekat dengan matahari semua kan? Mungkin cikgu boleh terangkan itu sambil-sambil saya menyambungkan tarisan putus-putus ini. Okey, cikgu. Okey, ISS dibina dengan menggunakan perlindungan daripada suhu yang terlalu tinggi ataupun suhu yang terlalu sejuk. Dan untuk pengetahuan semua, angkasawan pertama yang melakukan spacewalk, namanya adalah Jerry L. Ross, angkasawan daripada US pada tahun 1998. Okey. Dia buat spacewalk lah cikgu? Ya, betul. Cikgu, ISS ni dia ada satu saja kan? Dia ada banyak juga cikgu sebenarnya. Satu saja. Satu saja. Ini boleh menempatkan antara 6 hingga 7 orang angkasawan. 6 hingga? Dalam satu masa. 6 hingga 7. Okey. Baik cikgu. Cikgu, kadang-kadang kan kalau angkasawan tu dekat ISS, sebenarnya berapa lama cikgu diorang kena tinggal dekat sini? Boleh mencecah kepada 150 hari. 150 hari, 1, 2, 3, 5 lama bulan? Yang lama lah, yang antara yang lama direkodkan. Ni dia orang tak boleh raya lah ni. Kesian orang cikgu 5 bulan cikgu. Okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh juga kongsikan apa antara perkara-perkara diorang kat situ dekat ISS tu, apa yang diorang lakukan juga cikgu. Mungkin dari segi penyelidikan dia, diorang selidik apa cikgu? Mesti murid-murid selalu fikir, ni mesti nak cari makhluk asing lah, itulah. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga cikgu. So, penyelidikan adalah antara yang fungsi utama stesen ini dibina. So antara penyelidikan yang selalu dibuat ialah penyelidikan tentang pembiakan bakteria ataupun pertumbuhan sel-sel seperti sel kanser. So hasil daripada penyelidikan itu dibawa ke bumi untuk diaplikasikan ataupun digunakanlah. I see. Cikgu, saya cari nombor 35 tak jumpa lah cikgu. Kat mana cikgu nombor 35? Dia sampai situ saja. Jadi inilah rupanya ISS tu cikgu kan? Ya, ini adalah model pertama. Ini model pertama. Yang dalam gambar tadi tu model keberapa cikgu? Kalau yang ni, kalau kita dapat lihat. So ini banyak bahagian dia. Dia bergabung. Okey. So ini antara part yang pertama. Cikgu tak pasti kat mana terletaknya model ini. Cikgu jangan risau cikgu. Saya akan telefon mereka yang kat atas tu cikgu, menggunakan saya punya kuasa. Cikgu tak tahu saya ada kuasa kan? Pada murid semua, jangan ke mana-mana selepas ini. Jangan kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan. Hello? Saya tak setuju. Saya setuju. Tak setuju.
Saya memang tak setuju apa yang awak berdua lakukan ini. Ini apa ni setuju tak setuju ni? Cikgu Fauzi, apa yang sedang berlaku ni Cikgu Fauzi? Jangan marah Akmal. Ini dia orang debat. Debat tentang angkasa. Maksudnya di dalam Kelab Aero Angkasa ini ada aktiviti debat lah cikgu. Debat, betul. Okey, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan di TV KPM bersama dengan saya, pakar debat. Iaitu Akmal Nazri. Cikgu Fauzi, jadi mereka ini akan menunjukkan bagaimana aktiviti debat dilakukan. Betul cikgu? Betul. Ya. Okey, jadi mungkin cikgu boleh memperkenalkan siapakah mereka berdua ini. Silakan cikgu. Dua orang ahli debat yang cikgu pilih pada hari ini ialah Zara Iman dari tahun 6. Dan, macam mana tadi? Okey. Okey, dan Adam Imri dari tahun 5. Macam tu. Okey. Okey. Akmal. Ini salah satu aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Aero Angkasa. Baik. Bertujuan untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka dan mencungkil kemahiran bakat lah, kemahiran untuk berkomunikasi. Selain menarik minat untuk mendalami ilmu aero angkasa. Aero angkasa. Baik. Jadi, cikgu, tajuk yang bakal mereka bahas apa dia cikgu? Tajuk yang akan dibahaskan ialah penerokaan angkasa memberi kesan positif kepada negara. Saya tak setuju. Ya. Okey, jadi nak tengok bagaimana murid-murid ini akan melakukan mereka punya hujah-hujah yang bakal disampaikan. Boleh kita mulakan adik Zara dan juga adik Adam? Boleh? Boleh. Okey, dah bersedia? Dah. Sudah bersedia? Okey, cikgu, masa kita berikan berapa jam ni cikgu? 3 minit. 3 minit cukup, bergantung kepada hujahan yang bakal disampaikan oleh mereka. Kita mulakan. 3, 2, 1. Kerajaan Malaysia merangka Dasar Angkasa Negara 2030. Angkasa mengikut istilahnya ialah ruang angkasa keluar atmosfera bumi. Manakala penerokaan pula bermaksud penjelajahan ke ruang angkasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Diri TV. Saya Adam Emily dari Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail 1 mewakili pihak kerajaan amat bersetuju dengan tajuk debat ini. Penerokaan ruang angkasa telah melahirkan teknologi dan aplikasi angkasa yang meliputi pelbagai aspek kehidupan masyarakat hari ini. Oleh itu, untuk menjadikan Malaysia negara maju dan berupaya melangkah lebih jauh ke hadapan. Aspek keamanan dan keselamatan negara kini bergantung pada keupayaan negara. Penerokaan angkasa oleh negara dapat meningkatkan pembangunan sains dan teknologi angkasa serta membina kepakaran. Kemajuan dalam bidang telekomunikasi pastinya akan memberi faedah besar kepada rakyat Malaysia agar tidak ketinggalan dalam penguasaan ilmu dan boleh merancakkan bidang perniagaan antara negara. Dengan itu, kekayaan negara pastinya akan mengharmonikan rakyatnya. Penerokaan angkasa dapat membuka bidang penyelidikan perubatan. Para angkasawan yang melakukan penyelidikan sel darah atau kanser bagi mencari penemuan baru yang memungkinkan rawatan baru dapat ditemui, memandangkan penyakit tersebut menjadi kes keempat atau 40,000 kes setahun. Dasar angkasa negara ini tidak akan mengikat Malaysia dengan program angkasa yang berisiko tinggi dan mahal. Penerokaan angkasa oleh Malaysia bertujuan untuk menjaga kepentingan negara seperti dalam bidang komunikasi dan pertahanan. Penerokaan angkasa oleh Malaysia dapat membantu negara menghadapi arus permodenan dunia. Negara tidak boleh ketinggalan dalam menguasai keupayaan angkasa. Kebanyakan negara serantau mula mengenal pasti kepentingan dalam penerokaan angkasa. Setiap negara telah membuat perancangan mereka dalam penerokaan angkasa. Penerokaan angkasa turut memberi faedah dari segi kemanusiaan. Ilmu angkasa dapat membuka mata kita betapa kecilnya bumi kita dibandingkan dengan planet lain, galaksi atau alam semesta. Terima kasih. Itu saja. Kita bagi tepukan dulu. Itu dia. Cikgu, kita ni sebagai pengadil cikgu kan. Saya nak minta lagi sekali boleh cikgu? Okey, cuba awak berikan hujah awak sekali lagi. Silakan.
Okey, jangan panggil saya cikgu, panggil abang ya. Itu dia hujah yang disampaikan oleh adik Adam kita. Adam, awak memang terbaik. Walaupun ada kesilapan sedikit, itu biasalah cikgu kan. Lumrah kehidupan, kita belajar dari Kesilapan. ya, banyak kesilapan yang dilakukan. Banyak. Sama juga. Okey, ini dia pembangkang kita ni cikgu. Daripada tadi dia hanya melihat dan mendengar saja hujah-hujah yang disampaikan oleh adik Adam kita. Adakah pembangkang kita yang bernama Zara Iman sudah bersedia? Ya. Okey, kita mulakan. 1, 2, 3. Silakan. Masa telah tamat. Okey, minta maaf. Silakan adik Zara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV. Saya Zara Iman dari Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail 1, Yap. berusia 12 tahun, mewakili pembangkang tidak bersetuju dengan perlumbaan penerokaan angkasa. Dengan itu, penerokaan angkasa oleh negara memberi kesan negatif kepada negara. Semua pihak tahu, penerokaan angkasa memerlukan wang yang cukup banyak. Ini adalah satu pembaziran kepada negara. Setiap tahun, beribu, malah beratus ribu manusia mati kerana kebuluran, kemiskinan dan bencana alam. Peruntukan wang tersebut boleh digunakan dan disumbangkan untuk meningkatkan kualiti hidup orang yang kurang bernasib baik. Penerokaan angkasa menelan belanja yang amat besar. Sedangkan faedahnya hanya boleh dinikmati oleh sebahagian kecil orang. Dibuktikan dengan peruntukan program angkasa oleh Amerika Syarikat yang menelan belanja berbilion-bilion AS dollar. Antara kesan buruk penerokaan angkasa juga ialah peperangan. Sesiapa yang meminati sejarah pasti akan mengetahui salah satu punca peperangan, iaitu Perang Dingin, ialah penerokaan sengit oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Selain itu juga, penerokaan angkasa lepas satu tindakan yang berisiko tinggi dan boleh membawa pengorbanan jiwa seperti yang berlaku kepada kru kabin Challenger yang berlaku pada tahun 1986. Selain itu, masalah mental turut dialami oleh para angkasawan apabila pulang ke bumi. Pada saya, paling buruk ialah sampah angkasa. Sehingga ke hari ini, terdapat 7,500 satelit dihantar ke angkasa. Wow. Lebih kurang 1,000 saja yang berfungsi. Satelit yang tidak berfungsi ini ibarat sampah kepada ruang angkasa bumi. Untuk pengetahuan semua, ISS kadangkala terpaksa digerakkan untuk mengelakkan pelanggaran. Ia boleh meninggalkan kesan keburukan, kerosakan yang buruk dan mungkin membawa bencana. Itu dia hujah yang baru saja disampaikan oleh pihak pembangkang kita adik Zara kan, yang mana hujah-hujahnya macam mana tu cikgu? Hebat semua. Ya, boleh duduk. Terima kasih. Baik cikgu, kalau kita dengarkan hujah mereka berdua memang terbaiklah cikgu kan. Kedua-duanya mempunyai point. Ataupun fakta. Ataupun isi kandungan yang cukup hebat. Jadi Tuan Sadiq Sigaraga ataupun Tuan Hakim kita, bagaimanakah keputusannya? Keputusan ini ataupun pertandingan ini kita memihak kepada kerajaannya kah atau pembangkangnya kah? Belum dapat ditentukan lagi. Kenapa Sebab itu? masih lagi banyak idea yang perlu diketengahkan lagi. Ya, itu dia. Ataupun Akmal dah boleh tentukan siapa pemenang dia? Ya, sebenarnya ini kami nak menunjukkan kepada anda tiada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kerana apa? Kerana kami nak membuktikan kepada anda, nampak tak? Adik-adik kita ni walaupun di usia yang cukup muda, tetapi kehebatan mereka apabila berdebat itu memang luar biasa. Kita bagi tepukan. Wah.
Nanti ambil gula-gula dekat cikgu ya sebagai hadiah sagu hati. Alright, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan di dalam Didik TV KPM. Cikgu, saya rasa dia boleh ni kat sini. Wah, cikgu, kita dah sampai dah cikgu. Dah sampai mana? Ke bumi. Ya. Ya, masih kita menyaksikan Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM. Betul lah kan orang cakap makin lama cikgu itu makin kelakar. Cikgu pun makin kelakar dah. Baik cikgu, katanya salah satu aktiviti di dalam Kelab Aero Angkasa ni adalah kita kena kenali badan-badan kapal terbang cikgu. Betul? Sebab itulah kenapa saya bawakan kapal terbang sebesar ini untuk murid-murid kenali apa nama ataupun bahagian-bahagian yang ada di kapal terbang. Ya, baik cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan ataupun beritahu kepada kami semua apa nama bahagian-bahagian yang ada di kapal terbang kita, cikgu. Silakan. Okey, Akmal. Kapal terbang asasnya adalah sama. Okey. Yang pertama ia dipanggil sebagai fuselage. Ia adalah Fuselage. Ya. Betul saya sebut ya? Fuselage. Macam mana itu cikgu? F-U-S-E-L-A-G-E. F-U-S-E-L-G-E. Fuselage. Ya. Okey. Fuselage tu yang mana satu cikgu? Dia adalah body untuk menyimpan barangan ataupun penumpang. Kat sini lah. Kat sini. Ini kita bercerita mengenai kapal terbang yang bukan Boeing 747, 777 tu bukan, yang Airbus tu bukan cikgu kan? Hampir sama. Oh, hampir sama. Konsep yang sama. Jadi nama ini dipakai pada seluruh jenis kapal terbang. Jadi body kita panggil fuselage. Ya. Okey. Seterusnya apa lagi cikgu? Dan kapal terbang mesti ada sayap. Ada Okey. sayap. Satu dan di belakang ada satu lagi. Ini dia. Okey. Sayap ni dia berfungsi untuk terbangkan. Untuk berada terapung di udara. Betul. So lagi besar sayap tu lagi mudah dia terapung. Dan katanya juga sayap ni juga adalah tempat untuk mengisi petrol. Ya, betul. Untuk mengisi minyak. So kebanyakan minyak akan disimpan di bahagian sayap. Oh, mana cikgu? Saya tak nampak pun petrol dia cikgu. Yang ni remote control. Ya. Okey, lagi cikgu? Okey, kemudian kita ada kokpit. Semua orang tahu di sini kokpit. Okey. Dan kita ada komponen lain. Seperti di belakang ni boleh tak? Oh, ini dia. Ini. Okey. Okey. So ini adalah kokpit, tempat pilot ataupun Co-pilot juga. pilot untuk mengendalikan pesawat ini. Dan ini kita yang paling penting yang semua orang suka adalah aileron. Aileron ialah untuk kapal terbang itu turn, pusing. Oh, Untuk pusing. So sekiranya aileron ini turun ke bawah, kapal terbang itu, so contohnya dia aileron ini yang kanan tu bergerak, so yang ini akan naik. So yang kapal terbang yang akan menghala ataupun bergerak ke arah ke kanan. Okey. Untuk turn lah, senang sebut, untuk pusing. Baik. Itu dipanggil aileron. Betul cikgu? Betul. Okey. Dan yang bahagian belakang ni sangat penting untuk sesebuah kapal terbang berada di udara. Okey. Yang ini rudder. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu adalah kemudi untuk gerakkan kapal terbang itu ke kanan ataupun Ke kiri. Ni orang panggil ekor dia lah. ekor dia. Okey. Dan yang ini elevator. Okey. Elevator untuk menaikkan kapal terbang atau menurunkan kapal terbang. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada flap. So flap ini digunakan untuk menaikkan kapal terbang semasa take off. Okey.
ataupun berlepas ataupun mendarat. So sesiapa yang pernah tengok semasa dia mendarat dia akan keluar Betul. flex. Okey. Okey. Ni cikgu fuse. Ni yang tadi ni tu. dah. Okey. Cikgu Ni ya? engine. Iaitu enjin dia. Okey, apa lagi cikgu? Vertical stabilizer, control yaw. Yang ini untuk kestabilan sebuah kapal terbang lah. Yeah. Alright. So bergantung kepada jenis kapal terbang. Seperti kita tengok kapal terbang yang paling laju di dunia, apa nama dia? Oh cikgu, saya tahu nama dia. Bermula dari huruf C. Ya. Concorde. Kan? Concorde. 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 Concorde cikgu nama dia. Kan? Ya. Tapi itu dah telah ditamatkan Telah ditamatkan. perkhidmatannya. Okey. Jadi inilah dia antara bahagian-bahagian yang ada di kapal terbang. Betul cikgu kan? Yang mana ini digunakan pada jenis 777. Semua. 747 kan? A320. Semua tu lah. Wah, cakap macam seorang pilot cikgu ya. Okey, seterusnya katanya cikgu nak uji pada saya kan cikgu tentang nama-nama bahagian pada kapal terbang yang cikgu dah terangkan. Betul cikgu? Betul. Okey, apa aktivitinya cikgu? Dekat mana kita nak tampal? Nak namakan? Okey. Baik. Inilah dia. Oh, cikgu kita tutup ke ni? Kalau tutup saya dapat jawapan kat belakang. I see ni. Okey. Baik, inilah dia kapal terbang yang sama yang mana saya akan namakan pada bahagian-bahagian tubuh kapal terbang ini. Betul cikgu? Betul. Okey, jadi namanya ada dekat situ cikgu. Ya. Baik, kalau saya ambil yang pertama, ini dia. Ini senang cikgu. Baik, ini dipanggil fuselage. Fuselage. Yang mana ini merupakan, saya tahu kat mana cikgu. Sini, badan kapal terbang cikgu. Tapi sebelum tu cikgu boleh bantu saya ke? Kita gerakkan. Okey. Baik. Okey, cikgu saya masuk. Baik, saya akan tampalkan dulu. Ini dia. Nak tampal sini cikgu boleh? Sini. Dekat situ. Okey. Ini bahagian yang pertama pada badannya, iaitu fuselage. Apa fungsi dia, Mas? Fungsinya badan dia cikgu. Badan, betul. Kalau tak ada badan cikgu, macam mana dia nak angkut penumpang-penumpang ni? Dan juga nak sambungkan bahagian-bahagian yang lain. Betul cikgu? Baiklah. Okey. Jadi sendiri. Baik, ini dia. Ruder ni cikgu dah terangkan yang mana dia kat belah belakang kan cikgu kan? Yang mana saya buka sekejap tengok jawapan dia. Jatuh pula. Okey, tak apa. Kita tampal dekat sini. Okey, ruder adalah dekat Dalam sini. bahasa Melayu kemudi ya. Kemudi. Yang ini cikgu. Ya, betul. Okey, jadi kita akan tampalkan. Keluarkan dia pada dekat. Okey, baik. Saya akan tampalkan dekat sini. Okey, itulah fungsi ruder, betul cikgu? Baik, seterusnya adalah ini dia. Horizontal stabilizer. Fungsinya adalah untuk menyestabilizekan kapal terbang ini. Ataupun bahasa Melayu kita panggil apa cikgu? Menyestabilizekan. Kestabilan, keseimbangan. Kapal terbang itu. Okey. Baik. Seterusnya kita akan pergi. Saya ambil dua terus. Elevator. Elevator ada di bahagian ini cikgu. Betul. Okey, saya tampal keluar sikit boleh cikgu ya. Okey. Macam ni boleh? Boleh. Okey, baik. Seterusnya adalah wing. Semua orang tahu wing kan? Cikgu, wing. Sedap tu chicken wing kan? Inilah cikgu. Okey. Baik, chicken wing pula. Wing. Okey. Dan kita ada lagi dua iaitu cockpit dan juga aileron. Cockpitnya adalah di sini. Okey. Cikgu lupa arrow. Okey. Tak apa cikgu. Ini dah cockpit. Alright. Dan seterusnya aileron adalah ini. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan lagi sekali. Aileron ni fungsinya apa cikgu? Aileron untuk pusingkan kapal terbang tersebut. Contohnya kita tengok kapal terbang jet pejuang, dia boleh buat 360 darjah. So dia menggunakan atau menggerakkan aileron.
Itu dia. So kapal terbang pun sama, boleh ke kiri sikit, ke kanan sikit, right? Itu fungsi aileron cikgu. Cikgu, dengar tak tu cikgu ada bunyi ting 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 ting. Sila kembali ke tempat duduk asal anda. Kita bakal mendarat sebentar sekali. Cikgu dengar tak cikgu? Dengar cikgu kan? Apa kata kita kembali balik ke tempat duduk kita. Okey, dan kepada murid-murid jangan kemana selepas ini banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik yang bakal cikgu kongsikan kepada anda semua. Sebenarnya selepas ini dalam kelab dan persatuan. Cikgu punya seat dekat mana cikgu? Nombor berapa? Satu, dua, tiga. Alah. Akmal, buat apa tu? Cikgu, saya nak main kapal terbang. Tapi tu apabila menggunakan kertas ni kan, dia macam tak feel lah cikgu. Oh, okey. So, tak best sangat lah. Kurang seronok. Okay. So, cikgu ada aktiviti untuk Akmal. Kita buat kapal terbang polystyrene. Yeay! Cikgu, ye juga. Yeay! Alright, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan. Yang mana kali ini cikgu akan tunjukkan salah satu aktiviti yang dijalankan di dalam Kelab Aero Angkasa ini, iaitu membuat kapal terbang menggunakan Polystyrene. Yeay! Cikgu lagi sekali cikgu. Yeay! Cikgu dapat sikit cikgu. Okey, jadi sekarang ini cikgu akan tunjukkan dulu antara bahan-bahan yang diperlukan. Silakan Cikgu Fauzi. Dia perlukan polystyrena, Okey. polystyrene, Baik. dan pisau, serta gam. Itu saja. Itu saja. Mudahnya. Mudah je. Garam, gula, kayu manis, sup buncut semua tak ada cikgu? Tak ada. Okey, jadi apa perkara pertama kita kena buat cikgu? Langkah yang pertama cikgu. Okey, langkah pertama kita kena lukis bentuk kapal terbang yang kita nak lukis, nak potong tu. Kita lukis. Okey, cikgu tegakkan kemudian sikit. Kita terus potong lah menggunakan pisau okey, untuk membentuk kapal terbang. Ya. Yang mana ini sebenarnya dah dalam 20-30% dah kan kita dah lakukan, yang mana cikgu ada melukiskan dia punya sketch kapal terbang ataupun lakaran kapal terbang ini. Nampak tak? Ini rupanya dah ada. Bentuknya pun dah ada. Jadi saya akan siapkan menggunakan cutter. Cikgu akan potong menggunakan cutter. Dan kita tengok hasil dia macam mana nanti cikgu. Okey, sambil-sambil saya buat ni cikgu, ingat peringatan kepada murid-murid kalau nak menggunakan barang yang tajam ataupun alatan yang tajam, semestinya apa cikgu? Jaga keselamatan lah. Ya, kalau boleh ada orang yang lebih apa orang kata cikgu? Lebih senior memantau kerja anda. Baik cikgu, sambil-sambil saya potong ni, mungkin cikgu boleh terangkan juga apa antara aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan untuk Kelab Aero Angkasa ni. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh ahli-ahli Kelab Aero Angkasa ialah membina model-model sendiri. Salah satunya menggunakan model polystyrene ini. Selepas murid-murid ataupun ahli kelab membuat dalam kumpulan, mereka mengemas, maksudnya menyempurnakan model ini menggunakan prinsip aerodynamic shape ataupun bentuk aerodinamik. Cikgu, aerodinamik mungkin ada setengah murid tahu maksud ataupun perkataan aerodinamik, tapi mungkin ada lagi setengah yang kurang tahu lagi. Aerodinamik ni untuk apa sebenarnya Cikgu Fauzi? Okey, aerodinamik adalah satu ilmu mengkaji pergerakan udara. So untuk sebuah kapal terbang memang pasti melawan pergerakan udara. So untuk mengurangkan rintangan udara, kapal terbang tersebut mestilah menggunakan bentuk aerodinamik. Okey. So bentuk dia digunakan di bahagian hadapan kapal terbang tersebut. Ini contoh yang mungkin cikgu boleh terangkan juga menggunakan model kapal terbang ini cikgu. Model kapal terbang ini berbentuk muncung bagi mengurangkan rintangan angin dan juga bentuk sayap. Okey. Dan di bahagian belakang ini. Baik. Cikgu, kapal terbang ni maksudnya hanya ada satu bentuk saja kita boleh buat di atas polystyrene ini, ataupun mungkin kita boleh buat apa jet pejuang tu boleh juga cikgu? Boleh. Gunakan ni. Boleh. Boleh lah kan? Kalau tahap kesukaran 1 sampai 5, berapa cikgu letakkan untuk aktiviti ini cikgu? Tahap kesukaran dia 4, 5 sukarlah juga untuk siapkan
sebuah model ini. 4 atau 5? Pilih satu cikgu. Kita kena setia cikgu. Cikgu nak 4 ke? 4. Cikgu suka nombor Bergantung 4. pada minat masing-masing. Iya, itu dia. Baik cikgu. Sambil saya buat ni cikgu kan, saya pasti apa lagi antara alatan yang kita boleh gunakan untuk melicinkan atau mengemaskan kita punya kapal terbang ni cikgu. Sebab kalau saya tengok kat sini kan, nampak tak dia ada ni kita panggil apa cikgu? Dia punya sisa-sisa dia tu kan. Macam mana tu cikgu? Apa alatan yang boleh digunakan? Adakah masih menggunakan cutter atau ada alatan lain? Kita menggunakan dawai pemanas untuk memotong. Okey. So kat sini cikgu tak bawa lah. Okey, baik cikgu. Saya pasti cikgu ini salah satu orang kata langkah ataupun proses je. Yang ini kokpit je, kokpit. Yang belakang ni dia punya mana salah. Salah. Kokpit dia yang ini. Ini sayap dia baru kita siapkan satu dan lagi satu kita akan siapkan nanti. Dan belakang ini adalah dia punya belakang ni kita panggil ekornya. Ekor dia. Yang mana tadi ada namanya apa cikgu? Ruger cikgu Okey, jadi hasil dia macam mana? Bayangkanlah ini kita pun dah buat selepas beberapa minit ataupun beberapa jam cikgu kan. Ada tak hasil yang dah siap cikgu? Ada. Sebelah belakang saya. Yang mana? Inilah dia murid-murid. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nampak tak apabila kita telah menyiapkan, memotong polistirena itu, kita kemaskan dia dan yang ini kita tampalkan, betul cikgu? Ini kita tampalkan di bahagian ekornya. Mungkin lagi sekali cikgu boleh berikan apa antara bahagian-bahagian badan yang mana kita tahu. Ini kokpit. Yang ini wing dan ini rudder. Yang itu horizontal. Stabilizer dan sama lah. Pandai cikgu. Kita boleh warnakan selepas siap warnakan. Baik. Jadi inilah dia rupanya apabila kita telah siapkan. Wah, cikgu. Terima kasih banyak-banyak sebab cikgu dah ajarkan kepada saya maupun murid-murid yang sedang menonton Kelab dan Persatuan ini antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam Kelab Aero Angkasa ini. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan mengenai episod kali ini. Silakan. Okey, banyak aktiviti yang dijalankan yang boleh menarik minat semua ahli kelab ataupun murid-murid yang minati sains lah dan teknologi. So dengan aktiviti-aktiviti ini dia dapat menarik lagi minat dan ingin tahu lebih lanjut lagi. Itu dia. Jadi murid tunggu apa lagi? Jomlah kita sertai Kelab Aero Angkasa. Ya, baiklah sampai di sini saja kita punya kelas ataupun Kelab Aero Angkasa. Kalau nak tahu apa lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam kelab ini, nantikan episod seterusnya di dalam Kelab dan Persatuan. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Cikgu Fauzi. Ya, di episod seterusnya. Bye. Cikgu, tiup. Wah, lagi sekali. Okey, 1 2 3.